Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sambungan pada hadis sebelum ni. Sayyidina Muawiyah bin Hakam Sulami radhiyallahu an berkata, apabila saya pergi ke Madinah Munawwarah untuk memeluk agama Islam, maka banyaklah perkara yang diajarkan kepada saya. Antara perkara itu ialah apabila seorang bersin dan mengucap alhamdulillah, maka saya perlu menjawab dengan berkata yarhamkallah. Oleh sebab amalan ini baru saya pelajari, saya belum mengetahui bahawa amalan ini tidak boleh dilakukan semasa bersolat. Seorang sahabat setelah bersin ketika bersolat, maka saya menjawab yarhamkallah. Setiap orang yang ada berhampiran dengan saya merenung tajam kepada saya sebagai memberi peringatan. Pada ketika itu saya masih belum mengetahui bahawa bercakap dalam solat tidak dibenarkan. Lantas saya pun berkata, sangatlah mendukacitakan mengapa kamu semua merenung kepada saya dengan pandangan yang begitu tajam. Mereka mengisyarat kepada saya supaya diam. Saya pun terus diam walaupun saya masih tidak memahami isyarat mereka. Setelah selesai menunaikan solat, Baginda SAW tidak pun memarahi dan mengherdik saya. Baginda SAW hanya bersabda, dalam solat tidak dibenarkan bercakap-cakap. Solat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru yang penyayang seperti Baginda SAW sama ada sebelum atau selepasnya. Tafsiran yang kedua yang diriwayatkan pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ialah qanitin bermakna khashiin, yakni orang yang mendirikan solat dengan khusyuk. Tafsiran tentang khusyuk sama seperti yang diriwayatkan pada Hadrat Mujahid rahmatullahi alaih. Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, iaitu rakaat yang panjang mengerjakan dengan khusyuk dan quduk, pandangan ditundukkan ke bawah dan takut kepada Allah SWT. Semua ini termasuk dalam khusyuk. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata bahawa pada permulaan Islam ketika bersolat pada waktu malam, Rasulullah SAW mengikat dirinya dengan tali untuk menghindarkan diri pada terjatuh apabila terlalu mengantuk. Lantaran itu turunlah ayat berikut, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu mendapat kesusahan. Taha ayat 1 hingga 2. Terdapatlah banyak hadis yang memberitahu bahawa Baginda SAW bersolat dengan rakaat yang begitu panjang sehingga kaki Baginda SAW menjadi bengkak. Namun kerana sayang dan belasnya Rasulullah SAW terhadap kita, Baginda SAW menasihati kita agar berusaha melakukan sesuatu mengikut kemampuan dan ketahanan diri kita. Jangan sampai memikul beban lebih pada kemampuan yang akhirnya kita tidak terpikul ke semua bebanan itu. Seorang sahabiah radhiyallahu anha juga telah mula mengikat badannya dengan tali, lantas Rasulullah SAW telah mencegahnya. Walau bagaimanapun berdasarkan kemampuan masing-masing, seorang itu digalakkan memanjangkan rakaat dalam solatnya kerana amalan ini lebih elok dan lebih afdal. Sudah tentu ada sesuatu yang istimewa yang menyebabkan Rasulullah SAW sendiri sering menunaikan solat dalam rakaat yang panjang sehingga kaki Baginda SAW menjadi bengkak. Para sahabat radhiyallahu berkata dalam surah Al-Fajr, Allah SWT telah menjanjikan keampunan untuk Tuhan. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidakkah sewajarnya saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa ketika Nabi SAW sedang bersolat, suara tangisan Baginda SAW akibat nafas yang tersekat-sekat kedengaran pada dada Baginda SAW seumpama batu, bunyi batu pengisar. Dari riwayat yang lain, bunyinya seumpama air yang mendidih dalam periuk. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, dalam peperangan Badar, saya melihat Rasulullah SAW bersolat di bawah pohon pokok dan Baginda SAW menangis tidak berhenti-henti sehinggalah menjelang subuh. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahawa Allah SWT sangat-sangat gembira melihat beberapa golongan manusia. Antaranya ialah orang yang tidur pada waktu malam pada musim sejuk, berselimut di atas tilam yang empuk, dan di sisi terdapat isteri yang cantik lagi menawan hati. Namun dalam keadaan begini, dia bangun meninggalkan kesemua keselesaan itu lalu mengerjakan solat tahajud. Allah SWT begitu gembira dan berbangga dengan perbuatan itu lalu bertanya kepada malaikat, walaupun Allah SWT maha mengetahui perkara yang gaib, apakah yang mendorong hamba-Ku itu untuk melakukan demikian? Maka dijawab oleh para malaikat, dia mengharapkan kurniaan kasih sayangmu dan dia takut terhadap kemurkaanmu. Lantas Allah SWT berfirman, kami kurniakan kepadanya segala yang diharapkannya dan menyelamatkannya pada segala yang ditakutinya. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu kurniaan yang lebih baik bagi seseorang pada Allah SWT melainkan taufik untuk mengerjakan 2 rakaat solat. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.